Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سنقدم لكم التقديم تحت الموضوع القضاء والقدر. تعريف القضاء في اللغة كما قال ابن فارس في ماذا قضاء من كلمة قاف والضاد والحرف المعطل. أصل صحيح يدل على إحكام آمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. وفي اصطلاحا تقدير الله لكائنات حسبهما سبق به علمه وإقتضه حكمته. وتعرف القدر في اللغة بمصدر قدرة الشيء وقدره قدرا، أي أحطط بمقداره فهو الإحاطة بمقادير أمور. وفي اصطلاح وعلم الله تعالى بالشيء وكتابته لها قبل كونها على ما هي عليه ووجودها، كما سابق به علمه وكتابته بمشيئته وخلقه. ثم دليل الإيمان القضاء والقدر. دليل الواحد في سورة القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر. ودليل الثاني: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ودليل الثالث من الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، بعث بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن فبعد الموت، ويؤمن بالقدر. رواه ابن وهب في صحيحه. والله أعلم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan dengan perbezaan di antara qada dan qadar. Okay, baik, qada dan qadar adalah istilah yang sangat penting di dalam Islam. Dua ini memang istilah yang penting, tetapi di antara dua istilah ini memang nampak seperti sama, tetapi kedua ini mempunyai perbezaannya tersendiri. Okay, di antaranya adalah pengetahuan awal yang Tuhan, yakni Allah SWT telah tentukan sejak azali lagi. Yang kedua adalah dia merujuk kepada perkara yang sebenarnya berlaku yang Allah ciptakan. Ia juga menunjukkan bahawa Allah SWT telah menciptakan sesuatu menurut pengetahuannya dan kehendaknya tersendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Yang ketiga adalah ia berkaitan dengan perkara yang telah sama ada yang telah berlaku ataupun yang sedang berlaku di dalam realiti ini. So, qada ini secara ringkasnya adalah penentuan ataupun ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT sejak dulu lagi, sejak azali lagi. Seterusnya adalah istilah qadar. Qadar yakni maksudnya adalah satu takdir. Berlainan dengan qadar tadi. Qadar ini adalah satu ketetapan ataupun satu ketentuan, manakala qadar ini adalah satu takdir daripada Allah SWT. Ya, al-qadar huwa ilmu Allah bima sitakuna ilaihim al-makhluqat fi mustaqbal. Ya, ini nak beritahu kat sini adalah pengetahuan Allah tentang keadaan makhluk di masa hadapan. InsyaAllah hari ini saya akan terangkan tentang marhalah iman qada' qadar, iaitu peringkat iman qada' dan qadar. Al-marhalah al-ula al-iman bi'ilmillah al-azali bikulli syai' qabla wujudihi bima fi dhalika af'al ibadihi allati lam yaf'al ba'du. Iaitu pada peringkat pertama, beriman dengan ilmu Allah yang azali tentang segala sesuatu sebelum wujudannya, termasuklah
perbuatan hamba yang dengan dikerjakannya. Al-marhalah as-saniyah sajarallahu fi lauhil mahfuz, iaitu pada peringkat kedua Allah mencatatkannya dalam lauh mahfuz. Al-marhalah as-salis al-iman bi iradillah syamilah li jami'il makhluqat bi qadratihi, itu pada peringkat ketiga beriman dengan kehendak Allah yang meliputi segala makhluk dan kudratnya yang maha sempurna. Al-marhalah ar-rabi'ah khalaqallahu jami'al makhluqat wa fa'alaha wa huwa khaliqul mutlaq, iaitu pada peringkat keempat Allah menciptakan semua makhluk serta perbuatan mereka dan dialah pencipta yang mutlak. Nama saya Muhammad Faizal bin Syahir Miza akan membentangkan tentang topik kaedah ataupun kaedah mempelajari ataupun beriman dengan qada dan qadar. Okey, kaedah beriman qada dan qadar yang pertama adalah taqwiyatul iman, fahamun qadar Allah wa qadaruhu, iaitu iman qadaratillah wa hikmatuhu fi tadbiril umur mimma yaj'alul mu'minin la yusakki bi anna kulli shay'in bihaddasi fil hayati bi qadarillahi wa ilmihi. Okay, di sini nak beritahu bahawa dengan beriman dengan qada qadar dapat menguatkan iman kita dengan cara apabila kita menghadapi qada qadar ini, kita akan merasa Allah SWT ini Allah SWT menyuruh kita untuk memperbanyakkan lagi amalan ibadah kita dan tambah dengan apa yang kita hadapi. Dengan ini secara tidak langsung apabila kita melakukan amal ibadah dengan lebih banyak ataupun dengan lebih baik, kita akan dapat memakan keimanan kita kepada Allah SWT dan kita akan lebih bertakwa kepada Allah SWT, takut untuk melakukan apa yang Allah SWT larang dan melakukan apa yang Allah SWT suruh saja. Yang kedua adalah taslim bi qada'iillah, dan satu qada'i wa qadaruhu, taslim muslim taslim ridha bi qada'iillah sawa kana al-umur tusayyiru wa faqat rabatihi amla. Sini pula nak beritahu bahawa dengan mempelajari atau beriman dengan qada qadar dapat buatkan seseorang itu patuh ataupun tunduk dengan apa ketetapan yang Allah SWT tetapkan kepada kita. Tidak kira dah ujian itu kecil ke besar, tapi bila kita beriman betul-betul dengan qada qadar ni, ia dapat membuatkan kita ini akan rasa lebih tunduk dan patuh dengan apa yang Allah SWT tentukan kepada kita, dan kita akan tidak merasa ini satu bebanan yang berat kepada kita, kerana kita telah beriman dengan qada qadar dengan sebaik yang mungkin ataupun dengan seikhlas hati ataupun dengan sepenuh keyakinan. Jadi kita akan anggap ujian yang Allah bagi ini untuk kita lebih patuh ataupun tunduk dengan apa yang Allah berikan. Yang ketiga adalah as-sabru ala musyaqqati lahu ajrun azim, infahmu ahkamullah wa ya'lamul mu'minin ain su'ubat wal ibtila'at wa hiya ahkamullah mimma yadfa'uhu ila tahmiluha bisabri wa rida. Okey, yang ketiga, poin ketiga ini nak beritahu bahawa dengan beriman dengan qada qadar juga dapat membuatkan seorang itu sabar dengan lebih lagi dalam kesusahannya. Seperti yang kita semua tahu, apabila kita sabar dalam kesusahan, kita akan dapat pahala yang besar. Jadi zaman sekarang bila ramai orang yang bila dah ditimpa ujian atau musibah senang berputus asa dan tidak sanggup menerima ujian itu. Jadi dekat sini nak beritahu bahawa kita kena sabar dengan kesusahan, walaupun kesusahan itu sebesar mana yang Allah berikan kepada kita, kita kena sabar supaya kita ini dapat pahala atau ganjaran yang besar, supaya kita dapat masuk ke dalam syurga yang Allah SWT telah janjikan. Yang keempat, yang terakhir adalah al-isti'adan lituwayyir fahmu qada'illah ya'lamu al-muslim an umur qad tatayyiru fi ayyi lahzah mimma yahsahu al-isti'ada an-nafsi wal-uruhi li muwajiha at-tahdiyatu bis-sibat was-sabr. Okay, next kat sini nak beritahu bahawa dengan beriman qada dan qadar ini dapat membuatkan kita ni bersedia ataupun kita dapat membuat persediaan sebelum dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sebagai contoh, apabila kita bermain bola sepak bola ataupun sebarang mainan tournament ataupun pertandingan, jika kita kalah dalam pertandingan ataupun permainan itu, janganlah kita anggap Allah SWT ini memberikan satu ujian ataupun saja nak menyusahkan kita. Kat sini nak beritahu bahawa bila kita beriman qada qadar ini, bila kita kalah dalam satu pertandingan, kita akan rasa benda itu benda yang bukan benda yang berat. Kita anggap benda itu yang benda ringan yang boleh kita hadap, kerana kita tahu bahawa Allah SWT menjanjikan kita rezeki lain dan
kita sudah bersedia dengan apa hasil yang kita telah usaha selama ini, dan kita akan merasa Allah SWT menjamin rezeki kita di tempat yang lain. Jadi kita janganlah berasa sedih ataupun marah terhadap apa yang telah kita dapat dalam sesuatu perkara ataupun sesuatu yang telah kita usahakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada hikmah qada dan qadar. Tapi sebelum kita pergi kepada hikmah tu, apakah hukum beriman kepada qada dan qadar ni? Okey, al-iman bi qada wal qadar rukun min arkanil iman. Jadi beriman kepada qada dan qadar ini merupakan salah satu daripada rukun-rukun iman. Dan rukunnya adalah wajiblah beriman. Tanpa iman seseorang tidak sempurna. Jadi kalau kita tak beriman kepada qada dan qadar ini, iman kita tak sempurna. Selanjutnya kita pergi kepada hikmah. Apa tu hikmah? Hikmah dalam qada dan qadar telah menyatakan kefahaman yang mendalam dan kebijaksanaan ilahi yang terletak di sebalik setiap ketetapan dan takdir. Dalam konteks Islam, qada dan qadar dianggap sebagai landasan keimanan. Dan hikmahnya adalah mengungkapkan kebijaksanaan dan pengetahuan Allah yang tidak dapat difahami sepenuhnya oleh manusia. Hikmah yang pertama adalah al-ikhtibar wa tahariyah, iaitu menguji dan penyucian. Kenapa Tuhan hikmahkan qada dan qadar ini adalah untuk menguji manusia dalam pelbagai situasi dan pengalaman untuk menyucikan dan menghapuskan dosa-dosa para pendosa. Yang kedua, at-ta'lim as-sabr wa ridha, iaitu dengan mengajar kesabaran dan keredaan. Qada dan qadar mengajar seseorang itu untuk sabar dan redha ketika menghadapi cabaran dan kesusahan. Seterusnya kita yang ketiga adalah al-ikhtibar al-iman wa tawakkal, iaitu ujian keimanan dan tawakal, iaitu menerima takdir qada dan qadar dengan bergantung kepada Allah. Dengan bila kita tawakal, kita akan lahirnya sifat redha itu dengan apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita iman bertawakal, maka iman kita akan meningkat juga. Seterusnya kita pergi kepada yang keempat, at-taubih wal hidayah, iaitu ia satu teguran dan bimbingan. Dalam setengah keadaan, nasib dan takdir qada dan qadar mungkin menjadi cara untuk menegur seseorang dan memberikan kepadanya petunjuk untuk berubah. Jadi qada dan qadar ini kita boleh, macam mana kata, pilih. Tapi kita boleh pilih, tapi kita yang tentukan hidayah tu nak terima macam mana. Jadi kita yang buat keputusan. Jadi Allah sentiasa bagi hidayah, tapi macam mana kita nak dapatkan hidayah tu adalah dengan qada dan qadar, percaya di qada dan qadar. Dan yang kelima, at-ta'ziz wa syukur wal ubudiyah, iaitu menghargai rasa syukur dan penghambaan. Iaitu kesedaran yang mendalam tentang qada dan qadar ini meningkatkan rasa syukur dan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika manusia menunjukkan penghargaan kepada Tuhan dan penghargaan terhadap hukum takdirnya. Jadi qada dan qadar ini untuk kita sebagai umat manusia melahirkan rasa syukur dan rasa syukur terhadap apa yang telah Allah tentukan kepada kita lah. Maksudnya kita sebagai hamba perlulah menerima takdir Allah dengan hati yang terbuka. Sekian, kita pergi kepada seterusnya. Terima kasih kepada saudara Khalqi. Dia dah ceritakan tentang hikmah qada dan qadar. Seterusnya saya nak membahas tentang an-nahyi 'anil jadal bil qadar, iaitu larangan dalam mempertikaikan soal-soal takdir. Okay, sebelum tu saya nak menceritakan secara ringkas supaya anda semua faham maksud qada wal qadar. Okay, qada ni adalah perkara yang Allah dah tahu sejak azali lagi. Allah dah tahu dulu dah. Dan qadar ni adalah perkara yang Allah telah merealisasikan. Contohnya, Allah dah tahu kita aksiden hari ni dan Allah jadikan benda tu berlaku. Dan benda yang berlaku tu adalah takdir. Okey. Itu saya harap korang faham kat situ. Okey, kita sambung balik. Apakah larangan yang mempertikaikan ni? Okay, contohnya kita bagi konflik kan. Ada satu kes ni, dia bagi tahu yang dia dah berzina dan dia soalan dia dan jawapan dia tu agak tak munasabah. Dia cakap, aku buat zina ni sebab dah ditakdirkan Allah. Allah dah izinkan. Allah yang izinkan aku pergi tempat ni. Allah yang izinkan aku pergi tempat tu. Dan aku buat ni sebab dah ditakdirkan Allah. Jawapan tu sebenarnya agak hardcore sebenarnya. Agak berani.
Sebab dalam takdir ni, ya memang betul Allah telah letakkan kita di atas takdir dan benda itu telah ditetapkan. Tetapi jangan lupa sebenarnya Allah telah bagi kita pilihan. Allah telah bagi kita cabang dan pilih antara sama ada kita nak ambil ataupun tak. Contohlah, apabila kita sebagai pendakwa, kita dah datang kepada non-Muslim dan kita bagi dia cahaya, dan perkara tu terpulang pada dia sama dia nak ambil hidayah tu ataupun dia tak ambil. Dan perbuatan pilihan yang diambil tu, perkara itu akan dipersoalkan dan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, dan dia akan dibalaslah ke akhirat nanti dengan apa yang dipilih. Dan hidayah ni sebenarnya, ya betul, sebagai pendakwah kita kena datang kepada non-Muslim dan bagi cahaya kat dia. Dan hidayah ni sebenarnya apabila dah bagi cahaya kat depan mata, kita tak boleh tengok je. Dia seumpama macam cahaya di depan mata, kita ada pilihan sama ada kita nak tengok saja atau kita ambil. Sebab dalam sekarang ni ramai yang anak-anak muda kan, dia tak bertudung, dan orang cakap lah, orang tegur, kenapa tak bertudung? I rasa I tak ready lah. Itu ayat dia orang selalunya lah, dia kata I tak ready lah, I tak ready bertudung lah. Sebenarnya perkara ni bukan sebab ready tak ready, dia adalah kita yang kena cari hidayah tu. Kita dah tahu benda tu bertudung ni adalah wajib, dan kita kena ambil lah hidayah tu, dan kita kena ambil secara keseluruhan Islam. Sebab kadang-kadang dia ambil separuh-separuh je, sebab buat semua, tapi yang lain dia tak nak terima, dia tak boleh terima. Contoh poligami semua itulah. Okay, dalam surah Al-Ankabut, ini membuktikan bahawasanya jihad tu perlulah dalam syariat Allah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanuhdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad untuk mencari ridha Allah di jalan Allah ni, maka Allah akan tunjukkan, Allah akan buka jalan dia untuk mudahkan dia cari hidayah Allah ni. Kita ada usaha tu, Allah akan buka jalan. Sebab apa? Allah tak akan tinggalkan kita seorang-seorang. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Okey, ni persoalan ni yang bawah tu, hal mutaqallab qadarullah. Adakah takdir Allah ni boleh diubah? Saya bagi contoh, Fatimah dia seorang yang mandul, dan adakah takdir itu boleh diubah? Perkara itu sebenarnya boleh diubah dengan doa dan doa. Takdir Allah ni boleh diubah dengan doa. Sebab Allah ni, Allah suka sangat pada orang-orang yang meminta kat dia. Allah suka sangat. Jadi kita kena sentiasa meminta kat Allah walaupun kita banyak dosa kan. Sebab apa? Rahmat Allah ni lagi luas daripada takdir Allah ni. Jadi jangan lupa minta. Sekiranya kita rasa putus asa, kita boleh tengok kisah-kisah Nabi sebelumnya kan, berdoa tak henti, dah ditakdirkan Allah ni mandul ni. Agak-agak Nabi siapa tu yang dipuji macam tu? Orang boleh teka lah. Okay. Seterusnya kita pergi pada yang kedua, iaitu perkataan kalam. Dalam hadis Sahih Muslim, wa in asabak syai' fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Sesungguhnya apabila datang yang musibah kepada kamu, fala taqul law, jangan cakap kalau, sesungguhnya kalau aku dapat ni mesti jadi macam ni. Jangan cakap macam tu. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Maksudnya kata, tapi cakaplah sesungguhnya ini semua perbuatan ni semua datang daripada Allah. Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Sesungguhnya perkara ini membuka peluang-peluang syaitan. Okay, dalam tafsir, dalam penerangan Al-Qadiyyat, saya ambil daripada Bayan Linnas, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan ay yulki fi qalbi ma'radatul qadar wa yuwaswisu bihi syaitan. Maksud ke sini, daripada hadis ni, sesungguhnya perkataan kalau ni dia membuka peluang-peluang syaitan masuk dalam hati kita, dan perkara itu akan membuatkan kita ni bertentangan dengan akidah. Dia akan masuk dalam hati kita dan dia buat was-was dalam, dia akan membuatkan diri kita macam bertentangan kepada akidah kita, macam kenapa takdir macam ni, kenapa macam ni. Dia macam mempersoalkan tentang takdir Allah, dan itu akan menimbulkan was-was. Syaitan ni dia akan menimbulkan was-was dalam kita. Sama ada kenapa Allah buat macam ni, kenapa macam tu. Sebenarnya apa yang ditakdirkan Allah ini adalah yang paling terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Seterusnya saya beri kepada Zaid. Lidzalika Fatimah. Ismi Muhammad Zaid Aiman bin Mansur, 22BI 05017.
الخاتمة يجب علينا كمؤمنين أن نريد الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك كمال رضوانه وهو الإيمان بوجود القضاء والقدر، والإيمان بأنه لا فرق في هذا الأمر بين الأعمال التي يعملها الناس ورزق الذي يجاهدون من أجله والموت الذي يخافون منه، كلهم متماثل مكتوب ومحدد بالألفع، وكل إنسان يتيسر على حسب القدر المقررة. Jadi maksudnya di sini kita sebagai orang yang beriman hendaklah mendapat keridaan Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga termasuklah dalam kesempurnaan keredaannya, iaitu kepercayaan kepada adanya takdir dan keyakinan kita sebagai manusia bahawa tidak ada perbezaan dalam perkara ini antara perbuatan yang dilakukan manusia dengan ketentuannya, apa yang mereka usahakan dan kematian yang mereka takuti. Semuanya adalah sama sudah ditulis dan ditarifkan. Setiap orang diberi rezeki mengikut jumlah ataupun ketentuan yang ditentukan terhadap seseorang tersebut. Saya akhiri pembentangan dengan satu petikan di dalam ayat Al-Quran, surah Al-Furqan ayat yang kedua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, iaitu zat yang miliknya ialah kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhidh waladan walam yakul lahu syariqan fil mulk. Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi sekian sahaja pembentangan kami pada hari ini. Syukran wa jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum. Jangan kita pahami bahwa yang namanya ibadah itu hanya sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Yang namanya ibadah itu hanya baca Quran, baca tabarak, baca yasin, baca fatihah, banyak sholawat. Itulah ibadah. Tidak, orang yang sakit pun ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi bukan baca Quran, bukan jihad fisabilillah, bukan sholawat, bukan zikir. Ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan energi, tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan darah. Ibadah yang dalam keadaan diam, ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.